Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung lagi perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita sambung pada fasal yang ke-50 dalam kitab Hijau Lama muka surat 750. Kitab ibu-ibu 608. Satu lagi ada? Tak datang. Weh, 2 minggu dah tak datang. 608 okey, 608. Fasal yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh menanyakan pada seorang mengapa ia memukul isterinya kalau dirasakan tidak perlu. Dan sebenarnya pada permulaan tajuk kitab Memelihara Lidah ini telah kami nyatakan riwayat beberapa hadis sahih yang menerangkan agar berdiam diri sahaja jika tidak ada manfaat untuk berbicara. Baik, jadi ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dia nak menisbahkan, dia bagi contoh je sebenarnya. Maknanya kita tanya pada seorang lelaki, pasal apa engkau pukul isteri engkau? Contoh gitulah. Kalau tidak perlu, maknanya tak payahlah tanya. Itu satu bab. Dan kalau kita bertanya itu memang dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan masalah, mungkin kita diminta nasihat, diminta untuk memberi nasihat pada si suami, ataupun ada perkara keperluan mustahak yang lain, maka bolehlah kita bertanya. Tetapi poin dia di situ, bahasa mudah dia, tak ada apa-apa, tak payah sibuk. Macam tu. Tak ada apa-apa keperluan, kita pun tak payah kalut sangat. Jaga lisan kita masing-masing. Dan saya kira bukan dalam kitab Al-Azkar ini sahaja yang menghurai dan mengingatkan kita tentang persoalan menjaga lisan, tetapi dalam kitab yang lain pun saya rasa serupa je. Mana-mana kitab pun dalam persoalan menjaga mulut, menjaga lisan, menjaga pertuturan, sangat diberatkan dalam agama. Sangat dituntut untuk kita memelihara budi bicara ataupun pertuturan kita. Sebab kaedah yang pernah kita sebut, kalau banyak sangat cakap, nanti boleh jadi banyak dosa. Dan kalau banyak sangat cakap, nanti boleh jadi banyak salah atau banyak silap. Dan bila banyak salah silap ni boleh jadi banyak dosa, dan bila banyak dosa boleh ada peluang masuk neraka. Wal-iyazubillah. Jadi dalam apa situasi keadaan sekalipun, menjaga lisan, menjaga pertuturan itu sangat diberatkan oleh agama. Sebab kita dah pernah sebut hadis sebelum ini tentang bagaimana pesanan ataupun amaran yang diberikan oleh Nabi SAW kepada orang yang bakal dihumban ke dalam api neraka. Nabi kata ada kelompok yang akan diheret ke neraka secara meniarap. Dia meniarap gitu, lepas tu malaikat akan heret dia dan lambung masuk dalam neraka. Nabi kata akibat apa yang ada antara dua bibir mereka, iaitu lidah. Sebab lidah ni nak jadi punca manusia masuk neraka, dan boleh jadi punca manusia ke syurga, insya-Allah, kalau kena gayanya lah. Baik, di situ ada dua hadis. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi.
Di antara sebahagian dari kebaikan seorang Islam itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak memberi manfaat baginya. Maksud dia, bila kita meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat, itulah ukuran kebaikan kita sebagai seorang Muslim. Saya ulang balik sekali lagi. Bila kita meninggalkan apa juga perkara yang tidak memberi manfaat, mana benda yang ini tak ada manfaat, ini tak ada manfaat, kita tak buat, kita tinggalkan benda tu, itulah simbol atau lambang kita itu diiktiraf orang yang baik dalam agama. Sebab Nabi kata min tu makna sebahagian. Sebahagian dari kebaikan seorang Islam itu, dia meninggalkan perkara yang tidak perlu baginya. Dia tak perlu, dia tinggal. Contoh apa? Membawang tak? Contoh, tak perlu. Tak payah mengumpat, tak payah mengeji, tak payah buat usrah berkelompok. Kan, buat grup berjamaah, buat satu grup khas pula membawang. Janganlah. Tinggalkan left group. Tinggalkan semua tu, sebab benda yang tidak ada manfaat agama ajar, tinggalkan. Terlalu banyak benda yang bermanfaat daripada yang tidak memberi manfaat. Yang manfaat kita mari mengaji pagi ni, ini manfaat lah. Benda baik tak? Benda majlis ilmu, dapat barakah, dapat kebaikan, dapat rahmat, naungan sayap malaikat, doa daripada semut, daripada binatang, ikan dalam laut. Nabi kata mendoakan orang mengaji dan sebagainya. Benda yang bermanfaat kita buat. Kita baca Quran, manfaat. Kita selawat, istighfar, kita sedekah dalam tabung yang ada kat belakang, manfaat. Benda itu mana yang ada kebaikan, manfaat pada sudut agama, khususnya bismillah, kita buat. Yang tak ada, lara-lara, tinggalkan. Tak ada manfaat, tinggalkan. Main game, sesekala boleh lah, sekali-sekala dah. Nak relax-relax ujung-ujung minggu, dah stres kepala otak nak putus wayar ni, main game sekejap. Kan, contoh lah. Dan game pun ada juga game yang memberi manfaat, game yang bermanfaat. Contoh macam ada game puzzle ke, game teka huruf ke, susun kata, kan ada kan. Apa ke nama game saya pun tak tahulah, tapi ada lah yang saya tengok tu. Jadi untuk minda anak-anak ke apa, sesekali jalanlah. Bukan 24 jam dengan game, itu tidak memberi manfaat, tinggalkan. Benda-benda tak elok, pembaziran, tinggalkan. Tidak ada manfaat. Pembaziran tu tidak ada manfaat, tinggalkan. Apa juga istilahnya yang tidak ada manfaat, maka kita elak dan kita tinggalkan. Sebab itu antara menjadi punca Islam kita ni jadi lebih cantik, jadi lebih sempurna, jadi lebih elok. Macam tu. Baik. Sekejap dah. Bateri habis. Suara tak ada pula lah. Okey. Baik. Jadi itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua daripada Umar bin Al-Khattab, ataupun Saidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahawasanya Nabi SAW bersabda, la yus'alur rajulu fima daraba imra'atah. Tidak boleh seorang ditanya tentang mengapa ia memukul isterinya. Pertama, mungkin kerana si suami itu ada alasan. Si suami itu mungkin ada alasan kenapa dia pukul. Dan kita kena ingat, nak pukul-pukul isteri ni bukan sembarangan. Bukan boleh pukul sesuka hati tanpa sebab, ataupun kalau bersebab pun nak pukul, kena tengok dulu nak pukul bahagian mana.
Sebab Islam melarang kita memukul bahagian wajah, kan, bahagian wajah atau anggota-anggota yang kita panggil sangat penting dalam kehidupan seorang wanita. Jadi sebab itu, kalaupun dia pukul, mungkin ada sebab dia tersendiri. Jadi kita yang tak tahu apa cerita ni, diam-diam ajalah. Biarlah diuruskan rumah tangga dia, kecuali kalau kita tengok mungkin orang kata sampai tahap melampau, mungkin penderaan dan sebagainya, kita jiran pula kan, jadi kena ambil tanggungjawab lah. Tapi kalau sesaja suka-suka mencari nahas macam tu, jangan buat lah. Sebab Islam pun melarang kita dalam melaksanakan perkara yang seperti itu. Baik, habis 2 hadis. Fasal 51, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syi'ri faqala huwa kalamun hasanun wa qabihuhu qabihun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang syair. Maka baginda bersabda, syair itu adalah kumpulan kalimat yang baik apabila isinya baik, dan buruk apabila isinya buruk. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bagi orang-orang Arab, syair itu benda yang kita namakan dia macam, orang Arab dia suka bersyair sebenarnya. Tapi syair dia bukanlah macam tiun nada syair kita. Syair kita kan berlagu melantun-lantun, lepas tu terus tidur. Kan dia ni kan dia gitu. Letih sikit lah. Tapi syair Arab ni dia tak ada berlagu sebenarnya. Dia buat bait-bait syair, perenggan-perenggan saja. Dan Nabi kata syair itu baik kalau isinya baik. Syair itu buruk kalau isi kandungannya buruk. Mungkin kita tanya pula, ada ke ustaz syair yang tak elok ni? Kalau di zaman Arab dulu, adalah. Sebab kita belajar dalam sejarah adab jahiliah. Adab ni maknanya peradaban orang-orang Arab jahiliah Quraisy. Mereka ada pasar yang dipanggil pasar ukas dan pasar majas. Dipanggil pasar ni dalam bentuk tahunan. Dia macam expo lah macam tu. Kalau bahasa kita ni macam expo ataupun pesta. Kalau macam pesta Pulau Pinang kan, dia setahun sekali, Disember saja. Contoh gitulah. Jadi dalam pasar ukas dan majas ni, mereka ada macam-macam aktiviti. Ada persembahan, menyanyi, bergelik, semua-semua bagai. Dan ada juga aktiviti sukan, contohnya macam arm wrestling. Ada Gusti Lengan dia panggil tak, yang lawan Gusti Lengan tu lah, kan, arm wrestling. Dan Gusti Lengan ni antara, dia panggil juara bertahan lah, kan. Juara bertahannya antaranya Saidina Omar bin Al-Khattab lah. Jangan cari pasal. Juara bertahan Saidina Omar bin Al-Khattab. Dan setiap tahun juga mereka mengadakan pertandingan syair. Ni tajuk kita ni, pertandingan syair. Dan masing-masing karang lah syair yang berbunga-bunga, yang cantik, yang sedap bahasa dia, kan. Sebab orang Arab jahiliah ni, mereka punya bahasa tu memang dahsyat lah. Dari sudut kalau kita belajar al-adab wan nusus, dari sudut kita belajar kesusasteraan Arab dengan dia punya syair, pantun, puisi, sajak, semua ni memang dahsyat lah. Sebab itu Allah turun Quran kepada Nabi, sebab Quran itu dia nak mengalahkan penyair-penyair tadi. Sebab kita belajar dalam sejarah Nabi-Nabi, mukjizat yang Allah kirim kepada Nabi-Nabi itu mestilah, bukan mesti, dia selalunya sesuai dengan kepakaran masyarakat pada waktu itu. Dia mesti macam nak ada tally sikit, tapi mukjizat pasti mengatasi, pasti menang. Contoh, zaman Nabi Sulaiman alaihi salam,
zaman Nabi Musa ramai tukang sihir. Ramai ahli silat mata, magician ni. Jadi sebab itu Allah bagi Nabi Musa tongkat. Yang tongkat itu bila dia baling bertukar jadi ular. Nampak macam sihir, sebenarnya mukjizat. Tu yang saya kata dia ada macam teli sikit. Zaman Nabi Daud, zaman Nabi Isa ramai doktor pakar. Doktor-doktor yang boleh merubat orang kurap, kusta, kudih, penyakit berjangkit, apa semualah. Dan Allah bagi kelebihan pada Nabi Isa pula. Dia boleh mengubat penyakit sopak, kusta, dan boleh menghidupkan orang mati. Sama teli dengan kepakaran orang pada masa itu. Itu nama dia mukjizat. Dan satu lagi kelebihan Nabi Isa, dia tahu wama tadakhiruna fi buyutikum. Nabi Isa tahu apa yang orang makan dan apa stok yang ada kat rumah. Itu Nabi Isa. Maknanya kalau dia tengok muka kita, dia boleh tunjuk, makcik ni tadi roti canai 2 keping. Lepas tu ada stok dalam amari, Maggi lah, itulah. Dia boleh sebut. Itu Nabi Isa punya kelebihan. Jadi dia teli. Zaman Nabi Daud ramai tukang besi. Jadi Allah bagi mukjizat Nabi Daud, boleh kepak-kepak besi pakai tangan begitu je. Dan zaman Rasulullah pula ramai penyair, ahli-ahli sastrawan dia panggil. Jadi Allah buat turun Quran yang bahasa Quran itu, kalau orang mengaji bahasa Arab, bahasa Al-Quran sangat tinggi dari sudut nilai sastra dia. Sebab itu Quran ni kita tak boleh main terjemah ikut pandai mulut kita. Kita pula dah tak mahir bahasa Arab, tak mengaji pula bahasa Arab, tak faham pula bahasa Arab. Yang kita faham pun 5 perkataan saja. Ana, enta, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Sadaqallahul Azim. Itu pun kadang terbalik. Ana, apa khabar Ustaz, katanya. Ana, apa khabar pula. Enta lah, apa khabar. Ana, khabar baik. Terbalik cakap Arab. Lepas tu tunjuk handal nak tafsir Quran lah bagai tak? Jangan. Sebab mutu bahasa Quran sangat tinggi. Kalau betul-betul kita mengaji bahasa Arab, belajar tafsir pula, pecah kepala. Itu bahasa mudah dia. Sebab itu Allah hantar Quran, sebab zaman Nabi penyair banyak. Jadi bila mereka buat pasar tadi tu, buat pertandingan kan, biasanya yang menang adalah syair yang memuji berhala, yang memuji arak, yang memuji judi. Yang merepek-merepek ini menang. Yang cerita kelebihan sedekah, markah dia 2 je. Contoh gitulah. Yang buat syair tentang datanglah kuliah Zuhur, kuliah Maghrib, kuliah Duha, memang tak ada markah. Dia yang merepek-repek itu menang zaman itu. Dan sebab hakim dia pun serupa itu juga, kaki minum juga kan, jadi markah lebih. Dan yang menang, syairnya digantung di kelambu Kaabah selama setahun. Itu yang berebut nak masuk tu, pasar tahunan tu. Pasal bila menang, banggalah. Syair mereka ditempelkan di dinding-dinding kelambu Kaabah. Itu ceritanya. Jadi apa pun kalau kita relate kepada kita hari ni, tak kira lah namanya syair ke pantun ke sajak ke puisi ke gurindam ke apa lagi, orang Melayu lagi dahsyat daripada orang lain kan. Dia punya nilai-nilai bahasa tu macam-macam, sastera dia tu. Kita belajar, saya antara subjek yang paling tak apa minat masa tingkatan 6 adalah sastera. Dah lah aku ambil aliran sastera kan. Lepas tu mengaji buat sastera, metafora, entah apa kemenatang pun tak tahu. Memang pening lah kita mengaji, sebab kita tak minat kan benda-benda tu. Jadi Nabi kata syair tu bagus kalau isi dia bagus. Macam orang buat sajak kan, buat sajak cerita pasal kebesaran Tuhan. Sajak yang bagus lah tu. Sajak yang ada pahala, sajak yang memberi manfaat pada manusia, sajak yang membawa kita dekat pada Allah. Macam lagu lah, lagu-lagu kan ada lagu yang orang panggil lagu ketuhanan. Kan ada satu lagu kumpulan UKIS. Dia kata Ustaz tahu.
Tak, saya semua kemulan saya tahu. Jangan risau. Bukan UKIS je. Kan semua kemulan saya tahu. Jadi ada kumpulan UKIS kan, Army UKIS tu. Jadi ada masa dulu lagu dia awal 90-an, masa dia tengah naik kan, UKIS, Eka Matra, zaman Awi, Search Wing, semua-semua tu zaman itu. Jadi ada satu lagu tu, sebab saya memang minat dengan lagu UKIS tu kan, ada satu lagu tu bila dah tua macam ni baru faham. Bila kita dah tua macam ni, dengar-dengar baru faham rupanya lagu ketuhanan. Kau satu-satunya. Jangan suruh saya nyanyi kat lagi kan. Dah lah kamera Highland tanah runtuh kat lagi kan. Nak suruh kita menyanyi kat sini kan. Saya tak pandai nyanyi, suara saya tak sedap. Jadi kan dia antara apa, lirik dia tu disebut apa ya, tak ingat lah tuan, minta maaf, kena google, tak ingat, saya tak ingat. Bila tuan-tuan macam ni dia blank pula lah kan. Jadi tapi lirik tu mula kita dengar, saya ingatkan kau satu-satunya tu macam awek dia lah. Mula kita gambarkan macam awek, perempuan yang diminat, kau satu-satunya kan. Rupa-rupanya Allah. Dia cerita pasal apa, saya tak ingat lah, minta maaf, memang terlupa sungguh kan. Tapi boleh Google, boleh tengok lirik dia kan. Saya tak boleh Google sebab dua-dua telefon pakai. Tak pergi putus lah, aku nanya mengamuk dia orang. Jadi itu bagus, maknanya membawa kepada ketuhanan kan. Di darat, di laut, engkau ada di darat, engkau di laut lah, apa semua macam-macam dia punya ayat. Mula kita tak faham kan, masa tu kita sekolah lagi, kita kira lagu cinta je semua tak. Tapi bila hayati balik, rupanya dahsyat. Lirik dia tu dahsyat, memang dahsyat. Jadi kalau tak kira lah lirik lagu ke, syair ke, sajak ke, puisi ke, pantun sekalipun, kalau membawa kepada ketuhanan, membawa kita dekat dengan Allah, Nabi iktiraf itu benda yang baik. Tapi kalau sebaliknya, macam orang Arab, dia suka syair memuji wanita berlebihan kan, sampai orang terliur, tergoda, terkhayal, itu tak boleh. Itu Nabi kata kalau isinya tak baik, maka dia akan jadi benda yang jahat, yang tak elok lah. Baik, para ulama berkata, yang tu nanti tuan-tuan ibu-ibu carilah lagu tu, saya dah tak ingat, blur terus. Yang TikTok tolong bantu sikit. Kan. Baik, ada beberapa ulama sebut makna dari hadis itu bahawa syair sama saja dengan nasar. Nasar ni sama juga, kumpulan kalimat yang bentuk prosa macam saya sebut tadi lah, pantun, gurindam, sajak, puisi, semua tu. Tetapi semata-mata mementingkan syair sehingga melupakan orang dari Al-Quran dan ilmu syariat adalah sangat tercela. Maksud dia, syair yang baik tu baguslah, tapi kalau asyik mendekatkan orang dengan benda itu je, sampai orang leka, sampai tak baca Quran pula kan, sampai tak ikut syariat agama kan, tu tak boleh lah. Itu tetap jadi benda yang sangat dicela oleh agama. Sebab ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hidup kita ni kok mana pun dasarnya kita kena pegang pada agama. Apa pun letak dia punya kepompong dia agama. Kalau orang tanya, ustaz, saya nak bersukan, letak kepompong sukan tu agama. Tutup aurat, pakai pakaian yang elok sikit, kemas kan, jangan ketat sangat kalau kayu basikal. Kan? Betul lah. Yang ibu-ibu senyum pasal apa? Kan, lelaki pun pakai ketat tak boleh, haram. Kan, bila ketat tu dia membentuk tubuh. Orang tengok terliur, terlanggar pokok apa semua kan. Jangan buat pasal. Tambah kalau perempuan pula kayu basikal yang sekarang ni macam-macam jadi trend kan. Jadi boleh kayu basikal ustaz? Boleh main bola kayu basikal, main bowling ke apa semua ni, memanah semua boleh. Tapi dia punya bumbung dia agama. Bersukan jangan sampai tak semayang, kayu basikal jangan sampai tak semayang kan, memancing jangan sampai tak semayang. Apa juga sukan, dia punya bumbung dia agama. Nak pergi musafir ustaz, travel, bercuti, go holiday ke apa menatang semua ni, agama dia punya payung dia. Payung dia agama. Go holiday lah, pasal besok aku nak balik Langkawi kan. Jadi tapi bukan holiday tuan, besok saya ada kerja sikit balik Langkawi. Holiday saya bulan depan.
Langgawi juga tapi bulan depan. Jadi tak kira dah pergi bercuti ke, bersukan ke, berniaga ke, berpolitik ke, payung mesti agama. Dia punya basic mesti apa-apa hal, kalau buat macam ni ustaz, agama bagi tak? Kalau saya nak bersukan macam ni okey. Kalau saya macam ni okey, macam ni okey. Agama bagus, selamat. Jangan bumbung dia nafsu. Jangan bumbung dia dunia semata-mata. Sebab dunia ni memang menyeronokkan. Mana ada dunia yang tidak menyeronokkan? Dunia ni Nabi kata bila dipandang indah. Sebab tu Nabi kata, tak silap lah, saya tak ingat hadis ke apa, dia sebut dunia itu hijau. Hijau ni mata kita suka tengok. Sebab tu dewan kita hijau. Dinding-dinding tu kan hijau-hijau sikit kan. Hijau ni kata Imam Ghazali adalah warna yang memberi vitamin kepada mata kamu. Siapa tak suka warna hijau, mata dia cepat rosak. Kalau faham, alhamdulillah lah. Kan? Jadi sebab tu bila kita pergi hutan, camping ke kan, pergi masuk-masuk hutan hijau-hijau ni, kan segar. Mata segar, lepas tu udara pun segar, oksigen semua cantik lah, cukup banyak, dan jiwa kita pun dia bagi ketenangan. Hebatnya Allah Ta'ala buat. Jadi sebab itu balik kepada cerita kita tadi, maknanya pentingnya pada kita meletakkan apa pun dengan sandaran agama. Dunia ni memang macam tu lah kan. Saya dah banyak kali sebut, ustaz lain, ustazah lain pun pesan, dunia ni ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian, dia seronok tu tapi sekejap. Dia bukan lama, bukan 4 hari 4 malam, tak ada. Contoh ginilah, pagi tadi kita sarapan nasi lemak, roti canai, roti bom ke apa benda, tak kisahlah. Kita kata ustaz kena cuba kedai sekian-sekian, sedap nasi lemak dia ustaz. Memang berlemak ustaz. Sedap gila ustaz, makan sambil pejam mata tak sedar diri, dia kata. Sedap makan nasi lemak ni ibu-ibu sekalian, tuan-tuan. Sedap tu masa nasi tu turun sampai ke tekak, gelup-gelup gitu, masuk dalam perut, tak ada dah rasa sedap. Itulah dunia, kata ulama. Sedapnya lalu saja. Dia lalu je kat kerongkong esophagus ni, lepas tu habis lah. Masuk perut dah memulah-mulah pula dah. Tu nama dia siakap 3 rasa. Mula-mula rasa sedap, lepas tu rasa sakit perut, lepas tu rasa nak buang air kan. Tu 3 rasa. Jadi sedap tu macam tu je. Dunia ni seketika sangat kan. Seronok tak semayang, berapa lama? Seronok lah guling-guling subuh tak bangkit, seronok berselimut kan. Berapa lama sangat seronok tu. Besok nak menanggung dalam kubur tu, Allahu Akbar. Nak menanggung dalam kubur tu yang kita bimbang. Sebab itu ingat pesanan Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Kita duduk ni Rabiul Akhirin. Rabiul Akhir ni bulan kematian Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Apa Sayyidina Abu Bakar pesan dalam pesanan yang paling win lah bagi saya, paling mahal, paling bernilai, bila mana Abi Bakrin kata, man dakhala qabrin bila zadin faka'annama dakhalal bahra bila safina. Abi Bakrin kata, barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa bekalan, dengan tidak ada preparation. Siapa yang mati masuk dalam kubur tidak ada bekalan, tak ada siapkan apa-apa, menjahanam atas dunia ni. Tak peduli halal haram ke apa, tak peduli. Dia kira dia boleh hidup, makan, minum, beranak pinak, cari duit, sudah. Semayang ke, puasa ke, haji ke, umrah ke, tak peduli. Siapa yang mati, kata Abi Bakrin, masuk dalam kubur tanpa bekalan, seolah-olah dia berada di tengah laut tanpa kapal. Maknanya dia terumbang-rambing macam orang kelemasan tu tengah laut. Siapa yang masuk kubur tak ada bekalan, ibarat kata Abi Bakrin, dia lemas di tengah laut. Orang lemah tengah laut ni macam mana ibu-ibu sekalian, tuan-tuan?
kan, tercungap, macam-macam lah. Kita pun pernah kot ada pengalaman-pengalaman mandi sungai, kolam, laut, lemah ni kan. Zaman-zaman kecil dulu saya ada pengalaman tu semua. Bergelir naik sungai Gombak saya telan. Tu yang sihat walafiat tu. Zaman-zaman sekolah kan, member nakal, main tolak kita daripada tebing. Jadi tapi itu punca nak kita pandai berenang pun kan, sebab belajar daripada kelemasan tadi tu. Jadi kita ni kalau mati tak ada bekalan, ibarat masuk laut tak ada kapal. Mana berenang begitu, berapa lama boleh tahan? Allahu Akbar. Jadi bayangkan masuk dalam kubur tidak ada bekalan, menyesal besok. Kita dah ulang banyak kali ayat ni kan. Orang yang mati first kali dalam kepala otak dia ialah menyesal. Jadi biarlah kita menyesal sekarang. Biarlah kita prepare sekarang. Walaupun penat, letih, saya dah sebut banyak kali, tidak ada satu amalan dalam Islam yang kalau kita buat tidak memenatkan. Tidak ada. Jangan cari, memang tak ada punya. Semua amalan dalam Islam ni semuanya penat. Nak mari kuliah tadi penat. Saya keluar tadi Google Map tengok, alamak, merah menyala 10 orang sampai. Asalnya 10-10. Tapi ialah wali-wali bawa kereta kan, dia lain sikit. Pukul 10 sampai. Tak, sebab ada kemalangan dekat depan kuil yang bomba arwah Hadib tu kan. Ada kemalangan banyak kat tadi, 4-5 biji kot. Tak tahu macam mana boleh accident, saya pun tak faham. Mungkin dah sampai masa kot. Jadi nak mari kuliah bukan cerita senang. Walaupun ibu-ibu mungkin duduk tepi-tepi masjid je, tapi nak boleh mari tu penat tau. Mungkin naik kereta, mungkin naik basikal, mungkin naik motor, mungkin jalan kaki, tapi penat. Duduk 1 jam dengar kuliah, penat. Penat. Dengar tengok muka ustaz ni, entah ya ke tidak, ustaz ni penat aku ni kan. Penat. Nak nunggu ustaz kata sekian dulu. Lamanya ustaz nak sebut sekian dulu, tak sampai-sampai lagi masa. Sabar. Ada masa lagi. Kami menyampaikan kuliah ni, Allahu Akbar, lagi penat kan. Nak prepare ni, juling je mata, nak prepare tengok ni hadis ni apa dia nak sebenarnya. Jenuh. Kadang-kadang ada benda yang memang saya tak faham. Saya rojok pula member, ialah kawan-kawan ustaz kita yang lebih hari kan. Tanya tak berjawab pula, dah blue tick. Allahu Akbar, kawan aku ni dah kenapa kan. Kita dah lah nak cepat contoh. Pernah jadi tak? Kadang kita tak faham hadis ni apa dia nak sebenarnya. Jenuh rojok tak jumpa jawapan. Penat kita tak. Lepas tu nak berzikir je. Subhanallah walhamdulillah. Penat. Jangan cakap. Tabung 4-5 tabung menganga kat belakang tu. Menunggu mangsa je. Kan? Allah ustaz ni dah tengah bulan ni ustaz, dah 20 apa hari ni, 23 kan. Gaji pun tak masuk ke ustaz, macam mana ni? Penat nak sedekah, nak baca Quran penat, nak macam-macam lah ibu-ibu sekalian. Nak buat haji umrah lagi lah penat dengan SOP macam-macam ni kan. Semalam sahabat saya daripada Mekah, memang orang Mekah lah, tapi dia asal petani kan, yang saya sebut tu, yang selalu info kat saya. Tapi kita pun dah dengar dah benda tu. Dia hantar bahasa Arab lah, dia tulis situ memang umrah ni 18 tahun ke atas saja kan. 18 tahun ke atas sahaja yang boleh pergi. Maknanya untuk orang luar Saudi. Orang Saudi berapa tahun tadi letak umur ada, saya tengok situ. Dia keluar dalam Twitter dekat Mekah lah, yang mungkin Jabatan Haji sana punya lah kot, haji umrah sana. Dan saya pun ada dengar juga, sini pun beritahu memang 18 tahun ke atas saja yang dah vaksin lah. Sebab 18 tahun ke atas kan yang dah vaksin, yang boleh ambil vaksin. Itu aturan dia lah. Jadi tak apalah, kita doa lah. Mana lah tahu tahun depan lembut pula hati dia, budak-budak boleh pergi. Mana lah tahu tak. Kita doa yang terbaik. Jadi nak cerita haji, umrah, semuanya penat kan, dengan aturan baru, SOP baru, penat. Jadi tak apalah. Bak kata ulama, apa pun kita buat semuanya penat. Buat baik pun penat, buat jahat pun penat. Buat jahat penat Membawang niat tak penat ke? Berapa hari standby jap kering air liu kan, tok tek membawang, penat
Mencuri penat, mikir macam mana nak curi, taktik macam mana kan, nengok kiri kanan atas bawah semua, penat. Hasil belum tentu dapat kan. Berzina penat, merasuah penat, semayang penat, puasa penat, baik pun penat. Ulama kata buat jahat pun penat. Tetapi ingat kata ulama, penat itu akan hilang. Penat itu akan hilang. Penat buat baik pun hilang, penat buat jahat, penat tu hilang. Seharian ni kita macam-macam. Lepas ni kan pergi pasar lah, masak, lepas tu petang rehat kejap, lepas pasar kan baca Quran ke sikit, mak surat ke apa, malam pergi masjid pula kuliah maghrib. Tak penat ke? Penat. Tapi penat tu malam kan hilang lah. Tidur golek-golek tak sedar diri, hilang. Besok pagi jaga subuh segar balik lah, hilang. Tapi ulama kata penat akan hilang, tapi pahala buat baik akan kekal, dan dosa buat jahat akan kekal. Penat buat jahat pun hilang, penat buat baik pun hilang, tapi dosa kekal, pahala kekal. Pilihlah mana satu. Pilihan di tangan anda. Tapi dah habis dah Melaka, selesai dah itu. Pilihan di tangan anda kan. Jadi nak sebutnya, biarlah kita penat dalam kebaikan kan. Bila orang jumpa kita, kenapa Hajah pagi ni lemah je, tahulah pagi tadi bangun awal sikit baca Quran mah. Penat tak apa, penat dalam baik kan. Bila jumpa pula petang nampak penat je, kenapa bang, bawa balik merompak Ustaz. Seram pula dengar ni. Jangan penat dalam jahat, ibu-ibu, tuan-tuan sekalian. Sangat tidak berbaloi. Allahu Akbar. Sangat tidak berbaloi kan. Biarlah kita letih-letih pun dalam kebaikan, tak apa. Macam kami lah ustaz kan, penat atas highway ni kadang-kadang. Kita pula kereta bukan jenis, ialah kereta ustaz-ustaz ni hari-hari berjalan kan, sebulan 5,000 km sebulan. Bukan macam tuan-tuan punya kereta mungkin sebulan 2,000, 1,000 lebih kilo, tak berjalan mana pun kan, pergi balik masjid macam tu je. Kami mengata-rata pergi. Jadi penat tu memanglah penat, tapi kadang bila sampai tempat kuliah ni, boleh mic ni, Allahu Akbar, hilang penat tu. Sadaqallah kan, penat balik. Kan, dia memang macam tu ibu-ibu sekalian. Hari Sabtu minggu lepas, saya ganti abang saya, Ustaz Halim Nasir kan. Dia kata, bro, ganti kuliah abang jap. Dia beritahu tu 2 minggu sebelum lah, untuk manage dekat pengurusan kan. Saya kata, kat mana bang? Slim River, dia kata. Okey lah, saya kata. Tak, abang tak datang ke? Dia kata, tak apalah, kau ambil lah, dia kata. Dekat Perak kan, Slim River. Taklah jauh daripada rumah saya, sejam je, ngam-ngam sejam. Jadi pagi tu pun saya bawa pun, dah pagi Sabtu, kereta pun tak adalah banyak sangat. Highway tu kira kita punya lah kan. Bawa pun slow 120, setting gitu je. Setkan masa, timing tu, auto cruise, dah relax, duduk, pegang steering je. Sebab kereta tak banyak. Tak adalah penat. Tapi bila sampai tempat tu, kita pula kali pertama kan, tengok, ya Allah, ramai orang, ramai. Dia Yayasan Al-Muallim, Ustaz Ahmad Tarmizi apa ke nama entah. Dia buat macam Ustaz Yusaini buat lah. Dia ada pondok orang tua-tua. Tapi yang saya tengok tu orang tua-tua je, pondok. Budak-budak saya tak nampak. Saya tak tahu ada ke tidak, sebab kita pun baru sampai kali pertama, tak tahu apa sejarah dia. Jadi dia buat macam hall yang terbuka lah, bumbung saja, lepas tu disusun kursi macam ni. Ada tiga sini satu baris, belah sana satu, belah kiri, kanan, tengah. Tapi hari tu tengah aja penuh. Tengah penuh pun dalam 100 lebih kat 200. Jadi hilanglah penat. Lepas tu bila kita kuliah pun, kita tengok respon pun seronok, makcik-makcik tu gelak sampai tepuk meja kan. Jadi okey lah. Hilang penat. Kan? Penat tu hilang. Penat drive sejam tu hilang, balik pun kita drive pun relax. Okey lah. Jadi kita fikir macam tu. Apa pun biarlah penat dalam buat baik. Kan? Lepas maghrib saya rasa ibu-ibu selalu jadi terlena atas sejadah menunggu isyak tu. Biasa jadi tak? Kadang-kadang jadi juga kan. Mula-mula okey je duduk, lepas tu dia buat-buat lulunjuk kaki sikit, habis Dia akan hanyut ke dalam syurga Firdaus selepas tu.
Kan, kena aircon sikit. Nak buka Quran pun mata terkebil-kebil, tak payahlah, ustaz rehat dulu, tutup, sandar elok-elok kat cushion belakang tu, selamat kita. Tahu-tahu dah kamat je isyak kan. Jadi tapi tak apa, kita dapat pahala. Menunggu waktu sembahyang dapat pahala. Itu banyak orang tak sedar tu. Menunggu-nunggu waktu solat ni Nabi kata dapat pahala. Sebab itu cantik. Saya pun pesan pada saya, kadang kita pun terlajak agak. Kalau dapat kita ni jadi orang yang menunggu-nunggu waktu solat, itu sangat besar fadilat ni. Pahala besar, kelebihan banyak. Kelebihan dia confirm kita semayang di awal waktu. Kan? Sebab kita menunggu. Zuhur 1:04, 12.30 dah siap-siap dah. Bukan Zuhur 1:04, pukul 2 baru siap. Itu dah lajak jauh sangat. Awal sikit kita dah bersiap dengan telekong sejadah, baca Quran ke sikit. Ini pun saya cakap je, saya pun belum tentu buat ni. Kita pesan-pesan. Tak? Mana mampu kita cuba buat, insya-Allah. Jadi sebab itu ulama kata apa-apa juga jangan tinggalkan Quran dan ilmu syariat. Mana ilmu agama. Sebab kita tak nak hari ni orang kadang-kadang dia tak faham. Lepas tu bila tak faham bercakap. Bila bercakap, tu yang jadi masalah. Kan? Bila tak faham bercakap, itu nak jadi tonggal langgang nanti. Jadi kalau tak faham lebih baik dan diam, itu lebih selamat. Kan? Itu lebih baik. Jadi sebab itu dipesan begitu. Baik, ada beberapa hadis sahih yang menyangkut tentang masalah syair ini. Pertama sekali, Rasulullah SAW pernah mendengar syair. Jangan kata Nabi tak tahu syair. Nabi pun biasa dengar-dengar sahabatnya membaca, mendendangkan syair. Yang kedua, Rasulullah berpesan pada Hasan bin Sabit. Bukan Sabil, Sabit. Situ ada S-A-B-I-L, dia Sabit, B-I-T. Hasan bin Sabit ni akan mengubah syairnya untuk mencela orang kafir. Sebab Hasan bin Sabit ni dia penyair. Dia orang yang pandai mengolah bahasa tu. Macam orang sastra kan. Kita ni kadang-kadang ada kawan yang bila bercakap macam sastrawan. Saya ada seorang dua lah, member lelaki. Bila dia bersembang, kita boleh macam ni lah, tongkat dagu, dengar lambatnya dia ni nak bercakap kan, tonteng kona sana kona. Bahasa dia tu memang canggih lah. Memang bahasa pembaca berita punya kan. Bahasa dia berbunga-bunga. Kadang cakap, bila kau nak habis bercakap ni, lama benar nak sampai mesej, tak sampai titik dia kan. Kita dah mengantuk lah dengar. Penat juga kadang. Tapi ada orang Allah bagi kelebihannya begitu. Ada kelebihannya begitu. Jadi Nabi pernah arahkan Hasan bin Sabit ubah sikit syairnya untuk mencela orang-orang yang kafir. Baginda bersabda, inna minasy-syi'ri la hikmah. Sesungguhnya sebahagian syair itu ada hikmah. Makna hikmah ni ada kesan lah, ada kelebihan. Maknanya macam saya kata tadi lah, kalau bahasa tu orang dengar lembut, sedap, orang akan tertarik, orang akan boleh berubah kan, asbab-asbab. Itu maksud hikmah tadi. Maknanya sebahagian syair tu Nabi kata ada yang berhikmah. Maknanya yang baik lah, yang boleh mengubah kehidupan manusia. Dan baginda bersabda lagi, la an yamtaliya jawfu ahadikum qayhan khairul lahu min ayyam taliya syi'ra. Sesungguhnya penuhnya rongga salah seorang dari kalian dengan nanah lebih baik dari penuh berisi dengan syair. Maksud dia syair yang tidak baik lah. Kan, lebih baik bernanah daripada syair-syair yang merapu-merapu macam tu. Dan semua hadis di atas tentunya pengertiannya menurut apa yang kami telah nyatakan. Baik, 10.53. Baik, boleh sambung. Kita sambung sikit. Fasal 52. Sebahagian yang dilarang juga adalah perbuatan yang keji dan ucapan yang kotor. Jadi dalam Islam ni kita dilarang untuk bercakap benda keji.
Benda keji ni benda yang tak elok, terutama mengeji manusia, menghina manusia, mengumpat manusia, mengapa manusia, dan juga perkataan yang kotor. Benda-benda yang kalau boleh istilahnya kita boleh cakap berlapik, itu lagi bagus. Tapi kadang-kadang dakwah ni dia perlu berlapik, kadang-kadang dia perlu direct, kadang-kadang tengok situasi lah. Kalau kita cakap berlapik tu sekarang orang tak faham, kita cakap direct. Cakap berlapik, Islam melarang kita memakan khinzir. Berlapik lah tu, khinzir. Nanti ada orang tak faham khinzir ni Pak Haji mana pula tu, bunyi bahasa Arab. Kan? Cakap direct, Islam tak pergi makan babi, senang. Biar terasa kebabian itu. Kan? Dah cakap sindir macam tu tak faham. Jadi tengok situasi lah. Baik, banyak ditemukan hadis sahih yang membicarakan hal ini. Dalam mengutarakan perkara yang kotor dengan terus terang, walaupun betul, perkataan tu betul, macam tadi kan, babi dengan khinzir contoh, dan pengucapannya benar, adalah dilarang. Kalau boleh elak-elakkan. Oleh kerana sepatutnya dalam mengutarakan hal tersebut digunakan kinayah. Kinayah ni macam sindiran lah, ataupun kata lapik yang lain, perkataan lain daripada yang sepatutnya. Kinayah ni macam, kalau contoh istilah cerai kan, dia ada lafaz soreh dengan lafaz kinayah. Lafaz soreh ni lafaz yang terang. Contoh, suami kata pada isteri, aku ceraikan kau talak 1. Itu terang dan jatuh talak. Kinayah ni sindiran, tak tahu niat dia apa, kena tengok niat dia. Isteri balik rumah, suami kata kau bungkus baju kau pergi balik rumah mak kau. Itu nama dia kinayah. Abang ni kalau aku nak suruh balik kampung ke, mana nak cerai aku ni, kan? Kan selalu orang guna perkataan tu, kau bungkus baju kau sekarang pergi berambus. Minta maaf sebut tak, contoh. Jadi itu nama dia kinayah, sindiran. Baik, contohnya dia bagi dalam beberapa 3 ayat Quran. Uhilla lakum, pertama surah Baqarah 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa bercampur dengan isteri kamu. Bercampur di situ lapik lah. Perkataan kalau suami isteri ni biasa orang sebut jima' kan, suami isteri. Tapi Quran dia guna lapik sikit, dia kata bercampur. Sebab tu saya kata Quran ni bahasa dia tinggi. Kalau orang tak faham pula bercampur tu apa, kan dah susah. Kan? Apa yang nak dicampur ni ustaz? Bercampur apa binatang ni? Tak faham. Jadi tu kena mengaji. Baik, surah An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Bagaimana kalian akan mengambilnya kembali padahal sebahagian kalian telah bergaul dengan sebahagian yang lain. Sama tak maknanya? Dah berjimat apa semua, dah bercampur gaul, macam mana nak ambil balik? Kan bahasa dia gitu. Surah Al-Baqarah 237. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Jika kalian menceraikan isteri sebelum menyentuh mereka. Sentuh di situ bukan makna pegang. Sebab tu saya kata tadi, Quran ni kena tengok tafsir, kena tengok ayat itu, dan kena tengok ayat sebelum atau ayat selepas yang boleh menyokong apa tafsiran yang sepatutnya. Dia ayat ni memang dia guna perkataan sentuh, kan? Maknanya dia kata tadi apa? Jika kalian menceraikan isteri sebelum menyentuh mereka. Sentuh, kan? Ni sentuhan. Pegang, sentuh, pegang lebih kurang sama. Dia tak sama dengan ayat yang membatalkan wuduk tu. Aula mastumun nisa. Atau kalau kamu sentuh perempuan, itu baru betul sentuh. Sentuh sini jimat lah. Itu maksud dia, bergaul dengan isteri.
Itu bahasa Quran. Para ulama berkata, sepatutnya ketika mengucapkan istilah yang menyebut secara terang-terangan yang boleh rasa memalukan, maka diungkapkanlah dengan kinayah yang boleh diertikan. Contohnya perkataan jima disebut dengan bergaul ataupun dukhul. Dukhul tu bahasa Arab lah. Kami mengaji di Mesir dulu memang istilah ni disebut dukhul lah. Dukhul tu makna masuk. Kena faham masuk-masuk tu kan, buka pintu masuk itu bukan. Tu masuk rumah abang. No? Ini masuk lain. Kan? Jadi istilah dia panggil dukhul. Ataupun disebut lagi apa tadi? Mana dia? Dukhul, berkumpul dan lain-lain. Itu istilah lain lah. Tidak sepatutnya ia menyebut secara terus terang dengan perkataan jima, naik dan lain-lain. Demikianlah pula kencing berak. Diungkap dengan kinayah lain, misalnya qada hajat, pergi ke jamban, pergi ke tandas lah, ataupun buang air kecil, buang air besar. Itu istilah orang Melayu kita lah. Demikian pula menyebut keaiban seperti penyakit campak, lemah ingatan, busuk mulut dan lain-lain, diungkap dengan kata yang baik yang boleh diertikan. Dan hal lain yang dapat dihubung dengan contoh yang tersebut. Jadi apa pun, kalau ada perkataan yang istilahnya lebih baik, lebih sopan, lebih tertib, kita gunalah. Tapi kalau orang tak faham kat perkataan tu, kena guna perkataan asal dia, supaya orang boleh faham. Semua yang tersebut di atas memang tidak dipandang perlu untuk disebut secara terus terang. Jika memang diperlukan, umpamanya untuk satu penjelasan, pengajaran dan dikhawatirkan akan terjadi salah faham, tentunya menyebut berterus terang adalah satu yang diharuskan. Oleh kerana itu, ada beberapa hadis yang terus terang menyebut suatu yang kita bicarakan di atas. Perbuatan dengan terus terang itu memang diperlukan, sebab benar dalam pemahaman itu lebih utama daripada memelihara tata kesopanan dalam hal ini. Jadi menyampaikan yang benar itu lebih utama lah daripada menjaga bahasa tu. Tapi kalau boleh dua-dua, itu yang terbaik. Bahasa pun jaga, kebenaran pun disampaikan. Itu yang paling baik. Sebab itu Islam ajar kita, apa pun dalam hidup, jaga pertuturan. Minta maaf sebut, terutama ibu lah. Sebab orang kata ibu ni mulut dia lebih masin daripada ayah. Saya tak tahu apa punca dia. Mungkin garam ke apa, saya tak tahulah. Jadi mungkin istilah dia tu ialah doa ibu lebih laju kan. Mulut-mulut ibu ni lebih masin, maknanya pertuturan tu lebih laju, doanya lebih laju daripada ayah. Jadi kena jagalah. Sebab kadang-kadang kita geram dekat anak. Yalah, kita proses tarbiyah anak ni memang makan masa. Daripada budak tu besar tapak tangan, sampailah dah besar panjang, tinggi galah daripada kita lagi, memang makan masa, puluh tahun, belas tahun, puluh tahun kita besarkan dia. Dan dalam proses itu kadang-kadang ada tutur bicara yang tidak enak. Jangan disebut ibu-ibu sekalian. Saya pernah cerita benda ni, tapi saya ulang balik sekali lagi. Saya teringat cerita itu. Pernah saya pergi dijemput satu ceramah. Ceramah ni dianjurkan oleh Persatuan Warga Pencen Wilayah Persekutuan. Yang datang tu geng Pencen lah. Jadi sebelum saya tu ada seorang penceramah. Jadi kita sampai awal, kita dengar lah. Kita pun jadi warga Pencen, kan, dengar kat belakang. Jadi dia ni lebih pada motivasi lah, motivasi anak-anak. Jadi dia kata dia buat survey dekat sekolah rendah, beberapa sekolah rendah. Dia buat survey, dia kumpulkan pelajar 100 orang umpamanya, dan dia bagi, yang saya cerita dulu, dia bagi sekeping kertas A4 lah, lebih kurang macam tu kan. Dia bagi kertas A4 sekeping, dan dia kata pada budak-budak ni, tulis apa perkataan yang pernah dimarahi oleh ibu bapa kamu yang kamu ingat sampai bila-bila. Jadi budak sekolah rendah ni, ibu sekalian, dia ni pembaris. Pembaris tahu pembaris? Lurus.
Hari ni ada istilah dia panggil geng pembaris. Jenis bendul, tak kerti apa-apa ni. Lurus, orang cakap lain dia faham lain. Masalah agak. Jadi budak-budak sekolah rendah ni lurus. Hati dia bersih. Kan? Jadi dia tulis macam-macam, dia tulis. Sampai penceramah tu kata ada budak minta kertas tambahan. Berkajang kena maki hidup. Allahu Akbar. Lepas tu dia slide-kan tulisan budak-budak ni. Saya tengok lah, saya dekat belakang, saya tengok dia pancarkan skrin tu, dan dia slide-kan budak-budak tu punya tulisan tangan. Dia bagi pensel, kertas kosong, tulis. Allahu Akbar. Macam-macam perkataan dia. Kau ni anak setan. Contoh-contoh dah. Dia tulis tu. Mak saya marah, kau ni anak setan, kau ni anak sial, kau ni anak tak guna, kecil, tak nak mampu, besar menyusah orang tua. Ayat orang Melayu semua tu. Lepas tu lagi best, kau ni anak beruk. Beruk pun confused. Tak tahu mana satu anak dia, anak orang. Kan? Dia maki anak dia. Allahu Akbar. Suka hati je kita ni. Lepas tu ada satu yang saya paling tertarik itu sampai hari ni saya ingat. Ada satu budak tulis, saya pernah dimarahi oleh bapa saya. Bapa saya marah saya dengan bapa saya mengatakan kepada saya, kepala bapa engkau. Bapa marah anak, oi kepala bapa engkau, katanya. Anak tengok, kepala bapa aku. Dia pernah confuse dengan bapa dia. Budak-budak kan, jujur, tulis apa yang dia ingat, dia kena maki, dia tulis semua masuk. Satu pun tak ada kalimah yang elok. Nampak orang Melayu kalau maki anak ni memang tak sedar diri kita ni. Dah, harap-harap kita tak buat lah, insya-Allah. Jadi kalau nak, sebab itu doa tau, jangan buat main. Engkau ni kecil-kecil tak nak mampu, besar menyusahkan orang, doa. Kau ni perangai macam pencuri, mencuri budak tu besok. Ataupun dia kata, kau ni apa perangai macam toyol ni. Sudahlah, confirm mencuri budak tu besok. Doa. Kena masa mak kita melepaskan kalimah tu, kan, doa tu naik, Allah, jangan buat pasal. Kan, mak kita memanglah dulu garang kan, kadang-kadang terlepas agak perkataan, kau ni degil lah. Itu yang kadang degil agak ada sikit tu kan, sebab mak pernah doa. Cuba doa yang baik-baik. Marah pun tapi marah yang elok. Engkau ni perangai, apa nak cakap, aku pun tak tahu perkataan dia kan. Contoh macam ni, ada satu tu saya lupa apa perkataan dia. Itu macam bertuah punya budak. Yang tu okey kan. Kau nak marah sangat, bertuah punya budak, zap libas sekali dah tinggal. Libas jalan enggak, bertuah agak kan. Mana tahu besar bertuah budak tu kan. Itu okey. Bertuah punya budak, itu tak apa. Tapi kalau guna perkataan yang macam tadi contoh tu, tu janganlah. Tak, sebab doa ibu-ibu kita tak tahu. Sebab yalah, mana tahu masa itu Allah buka langit, doa naik laju masa tu, kita pula tengah marah, keluar perkataan tak elok kan. Sebab itu apa pun dengan anak ni, especially ibu lah terutama, jangan kalimah yang tak elok lah. Biarlah kalimah yang orang kata murni-murni, yang sopan-sopan, yang elok-elok saja, insya-Allah. Baik, kita habiskan sikit lagi tu daripada Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu bit-ta'an walal li'an walal fahish walal bazi. Seorang mukmin yang baik bukanlah yang suka mencela, yang suka mengutuk atau menyumpah seranah, yang suka buat benda tak elok, benda keji, dan yang kotor mulutnya, yang tak jaga mulut. Itu bukan perangai orang beriman. 4 sifat tu, mencela, mengutuk, buat benda tak elok, dan mulut dia tak jaga, itu bukan perangai orang yang beriman. Kita kena hindarkanlah, insya-Allah. Dan yang terakhir daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kana al-fahshu fi syai'in illa syanahu wa ma kana al-haya'u fi syai'in illa zanah.
Tidak ada suatu keburukan pada suatu melainkan keburukan itu memburukkannya. Dan tidak ada sifat malu pada suatu melainkan sifat malu itu menghiasi dirinya. Dia nak beritahu kalau perangai buruk, hasilnya memang buruk. Tapi kalau orang ada sifat malu, itulah yang akan menghiasi dirinya, yang menjadi benteng kejahatan dalam dirinya. Sebab Nabi kan pernah sebut, kalau kamu tak ada sifat malu, buatlah apa yang kamu nak. Kalau manusia ni dah hilang sifat malu, buatlah apa pun. Macam orang barat kan, nak kahwin dengan binatang ke, nak kahwin sejenis ke apa, buat. Sebab malu dah tak ada. Sifat malu tu dah Allah cabut, apa pun tak boleh. Tak ada apa lah kan. Dah dengan diri dia pun dia tak malu. Lepas tu dia pakai pun tak apa-apa, dia dah kat orang, apa yang dia nak malunya? Sifat tu dah tak ada. Sebab tu Nabi kata, kalau tak malu, buatlah. Kita orang Islam, kalau tak malu, tak nak semayang, buat, kata Nabi. Bukan Nabi suruh kita jangan semayang. Maknanya sifat malu tu kalau dah tak ada, semua jahanam. Itu Nabi nak bagi tahu kita. Sebab itu hari ni kadang-kadang sifat malu tu pun kita tengok dah makin terhakis, kan. Kadang-kadang entahlah, saya nak urai banyak pun masalah agak, kan. Jadi nak sebutnya kena ada lah sifat malu, especially orang perempuan, kan. Kena ada benda tu. Bukan kata orang lelaki tak malu, tak. Sama je. Cuma sifat itu lebih menyeliputi. Ni bahasa sastra lah. Tiba-tiba kan menyeliputi orang perempuan, sifat malu tu. Sebab orang perempuan ni dia ada malu dia. Kalau dulu zaman mungkin ibu-ibu kot, saya tak tahulah, saya tak lahir zaman tu sebab saya muda lagi. Jadi zaman ibu-ibu dulu, orang nak meminang, kita tak keluar rumah, kan, duduk belakang bawah katil tu. Muka tok laki bakal pun tak kenal, sebab mak ayah yang tolong urus. Duk tak tahu, tak jumpa, tak nampak. Yang laki pun, ya Allah, manalah calon ni, tak nampak. Akhirnya tiap-tiap hari lalu depan rumah, dia kata, "Ustaz, nampak bumbung pun jadilah Ustaz," dia tanya. Hilang rindu dulu. Dia dah naik zaman sikit, mula duduk depan pintu bilik, kan. Duduk depan pintu bilik. Naik sikit zaman, dah keluar kepala kat lansir tu, mengintai orang majlis kat depan tunang. Dia bakal pengantin, kan, dah keluar sikit. Lama-lama sekarang ni dah, kan, dah tak ada sembunyi dah. Bukanlah saya kata dah tak malu, tidak, tapi nampak dia punya proses tu. Daripada dulu orang kata memang tak kenal lah, kan. Saya dengar cerita arwah mak, arwah ayah macam tu lah dulu, kan. Zaman-zaman mungkin abang-abang saya kot, saya tak sempat zaman tu. Zaman yang kahwin dengan kugiran tu. Yang bersanding tu adalah wajibul gunah pada masa itu, kan. Zaman-zaman Pok Yeye tu lah, zaman berkahwin, bersanding, berjoget lambak, kan, 3 hari 3 malam sampai runtuh pelamin. Zaman tu lah, kan. Tapi masa itu malu tu ada, kan. Kita pun tak tahu macam mana. Walaupun zaman tu mana ada orang pakai tudung. Tak ada lah pakai tudung macam ibu-ibu hari ni tak ada. Saya 80-an sekolah rendah pun yang pakai tudung ustazah. Tu pun dia keluar sikit jambul dia packer tu. Dia tu keluar sikit. Zaman itu, kan. Cikgu Inggeris jangan cakap lah. Cikgu Faridah nama dia, skirt je. Ingat lagi nama sebab comel, kan. Cikgu Faridah. Hidup lagi rasanya, insya-Allah hidup lagi kot cikgu kita, kan. Jadi zaman itu 80-an mana ada orang pakai tudung. Nak cari orang pakai tudung zaman tu, kita, minta maaf tuan, kita pun sekolah pakai skirt biru. Okay, ibu pakai jubah masa tu. Jangan menyamar, aku tahu, kan. Sebab aku pun sebab pendek kat dulu. Kan, kita tengok gambar sekolah rendah, ya Allah, rasa nak muntah hijau rasanya. Ngeri. Zaman jahiliah tak. Mudah-mudahan Allah ampunlah dosa kita, insya-Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, itu yang saya nak share sedikit pada pagi ini, insya-Allah. Dan fasal 53 kita sambung Disember. Jadi Hajar Salwa nak suruh saya habiskan bulan Disember ni, tak ada harapan Pak Kaya. Tebal lagi ni. Mau Disember tahun depan. Kan, tak apalah, kita pelan-pelan lah, insya-Allah. Baik, jadi terima kasih banyak pada semua muslimin muslimat yang hadir dalam Dewan Fatimatul Zahra pada pagi ini.
Terima kasih banyak semua sahabat yang menonton live Facebook, TikTok dan YouTube, mana-mana channel yang ada. Terima kasih banyak atas sokongan anda semua kepada majlis-majlis ilmu. Walaupun jauh anda menonton juga, alhamdulillah, terima kasih. Dan satu je lah pengumuman, kutipan sikit je lah untuk tabung-tabung kebajikan kita untuk saya bawa balik, dan kita akan salurkan pada mereka yang memerlukan lah, insyaAllah. Jadi itu saja, kita jumpa minggu kedua Disember. Tapi saya tak pastilah macam mana jadualnya kan, kalau ada ke tak ada cuti sekolah ke macam mana, nanti kita tengok kemudian. Dan jaga diri semua, insyaAllah. Hati-hati yang mana nak bercuti. Kamera Highland buat masa ni holdkan dulu, sebab semalam tanah runtuh, banjir, hujan lebat, dan ada kereta yang kena hempap dengan pokok, 4 orang cedera parah. Dan hari ni proses pembersihan, tapi bahayalah sebab musim hujan sekarang kan. Jadi landslide tu kita takut juga, tanah-tanah runtuh tebing-tebing tu. Jadi nak selamat pergi Langkawi je lah, no, insyaAllah. Tapi siakap tu kita tepikan dululah. Baik, jadi kita jumpa akan datang